beli makan tu lebih sikit. Biasa makan ikan kembung, belilah ikan siakap. Biasa ikan siakap, beli daging rusa. Tuan-tuan. Pada hari tu, ya. Duit banyak ni, banyak duit ni. Banyak duit banyak. Ya, duit dalam poket, duit dalam kereta, duit dalam bank, belum buah bantai. Faham Duit yang kita bawa sampai ke syurga adalah kita melabur pada jalan-jalan akhirat. Itulah kita membeli tanah-tanah syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang fardu subuh berjamaah dan dapat pula kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita boleh melakukan perkara-perkara yang baik ni sampai kita mati. Ya. Daripada bulan 4 sampai bulan 8 ni, ulama-ulama akhirat ramai wafat, ramai meninggal dunia. Allah angkat mereka, Allah ambil mereka. Dalam kitab menyebutkan, dalam hadis menyebutkan, iaitu Allah angkat ilmu. Bila Allah angkat ilmu, iaitu Allah mewafatkan ulama-ulama akhirat. Itu kekasih-kekasih Allah. Itu tanda kiamat makin dekat. Kiamat makin dekat. Maka tinggallah orang-orang jahil. Tinggallah orang jahil, maka mereka lalai dengan Allah, mereka jauh dengan Allah. Itu yang makin lama dunia rosak dengan kemanusiaan, dengan rosaknya manusia yang jahil. Ya tahu, malam tadi di Dataran Merdeka, anak-anak orang Islam kita, budak-budak muda bergaduh, tuan-tuan. Ya, bergaduh, keluar dekat Facebook, keluar dekat page PDRM. Ya, mereka bergaduh, tuan-tuan. Ya, inilah anak orang Islam. Patutnya malam-malam duduk rumah, ya, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh selawat. Dan pagi boleh datang masjid. Inilah tanda-tanda akhir zaman, dunia nak kiamat, tuan-tuan. Aku sebenarnya balik pada Terengganu. Ya, balik pada Terengganu, kuliah Ma'al Hijrah. Alhamdulillah, ketua polis sana pun bagus. Dia datang dengar kuliah, tuan-tuan. Ya, dia meraihkan Ma'al Hijrah, duduk depan sekali. Ya, ni depan ni ada ketua polis ni, kita tak tahu. Sebab pakai mask tak perasan. Baiklah, pagi ni kita kuliah ringkas ya. Tak panjang pun, tuan-tuan. 7 suku kita berhenti. Ya, sebab pagi-pagi tak lama kuliah. Perut lapar. Lapar perut ni. Bunyi nasi lemak. Tak lama. Baiklah, kita nak cerita bab tentang kelebihan bulan Muharram. Bulan Muharram ni, sampai 10 Muharram kita nak buat apa? Apa kita nak buat? Ya, sebab dia pada bulan Muharram ni dia ada amalan dia. Dia ada wirid dia. Iaitu tadi yang aku baca tadi tu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini dibaca oleh para nabi, para rasul dan para aulia. Dan salah seorangnya adalah Nabi Ibrahim. Ini amalan ni siapa baca pada bulan Muharram ni, pada tahun baru Islam ni, umurnya berkat dan Allah makbulkan hajatnya dan selesai segala masalah. Tuan-tuan amalkanlah, bacalah berapa yang mampu. Ya. Dan satu lagi, iaitu surah Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amalkanlah untuk bekal-bekal kita mati untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dalam kitab Durratun Nasihin. Kita buka dalam kitab Tamyi'ul Ghafilin. Ada dalam tu kisah bab perihal kelebihan-kelebihan bulan Muharram. Baiklah, pada bulan Muharram ni boleh-bolehnya, boleh puasa lah. Kalau tak boleh puasa, makan lah. Kalau tak boleh puasa, makan lah. Nama pun puasa sunat. Tapi ingat, kalau tetamu atas rumah, jangan nak puasa. Ya, sebab meraihkan tamu adalah wajib. Wajib meraihkan tamu. Macam aku ni tetamu datang sini. AJK masjid wajib sedia air. Tidak, dosa besar. Dosa lah. Tak kira lah air apa pun. Tapi lepas itu kalau tuan-tuan buka dalam kitab bab perihal bagi makan minum, kata ulama, iaitu adalah kamu selalu menjamu makan minum, pertama sekali adalah orang-orang soleh, termasuklah ulama. Kerana orang soleh ulama ni, dia punya lidah, dia punya bibir dan tubuhnya suka mengabdikan diri kepada Allah. Lepas itu orang soleh, tuan-tuan tengok orang soleh, ulama-ulama akhirat.
Kadang orang datang nak bawa air, minta air penawar, minta air tegang hati, tak lupa nak bawa air, disuruh ludah air liur. Orang soleh ni, air liur ulama ni pun boleh buat ubat. Air liur kita mampus tak boleh buat ubat. Ni kita ni pagi ni cuba buka emas, embus kat kawan. Mati kawan. Sebab apa? Sebab kita duduk dekat dunia. Dunia ni dia semua busuk, tuan-tuan. Wangi tu sebab pakai minyak wangi. Kita Nabi Adam tu nak buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Nabi Adam turun di bumi, Nabi Adam menangis. Nabi Adam menangis pasal apa? Apa kata Nabi Adam? Busuknya dunia. Busuknya dunia. Dunia ni penuh dengan najis. Dunia ni penuh dengan najis. Tu Nabi Adam menangis, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan buka kisah 10 Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya, Allah terima taubatnya pada 10 Muharram. 10 Muharram Nabi Idris diangkat ke langit. 10 Muharram Allah mencipta Arash. 10 Muharram Allah mengangkat penyakit Nabi Ayub. Ya, 10 Muharram kapal Nabi Nuh berlabuh 10 Muharram. Umat Nabi Nuh dia keluar daripada kapal, mereka atas kesyukuran, ya. Dia selamat daripada berlabuh, mereka buat makan dan minum. Sebab itu kita di negara kita bila 10 Muharram kita buat bubur Ashura. Ashura tu cakap Arab, ya. Tu bubur Ashura 10, tuan-tuan. Kita tahulah kisah dia, sejarah dia, orang buat bubur Ashura. Ni tak ada, kita bantai aja bubur Ashura, tak tahu cerita dia, tuan-tuan, ya. Sama hari Jumaat. Hari Jumaat kenapa orang baca Yasin? Kenapa orang baca Yasin? Ya. Ulama lah buat, tapi kadang orang cakap baca Yasin bid'ah. Mana ada bid'ah? Kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Baca Yasin setiap malam ni hadis kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hadis ni hadis sahih. Kata tuan buka dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Rasulullah apa? Hendaklah kamu baca Yasin setiap malam. Sesiapa yang membaca Yasin pada malam hari, dia akan diampuni oleh Allah dosanya sampai siang hari. Tu ulama dia bijak buat baca Yasin setiap malam Jumaat. Tuan-tuan, ya. Malam hari Jumaat ni sebenarnya aulanya kita bersolawat. Itu ada selawat khas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Siapa baca satu kali selawat ni pada hari Jumaat, diampunkan dosanya 1 tahun. Kalau baca 2 kali, 2 tahun. Baca 3 kali, 3 tahun. Tuan-tuan jangan lupa selawat ni pada hari Jumaat. Dia selawat khusus pada hari Jumaat, tuan-tuan, ya. Dan pada bulan Muharram ni, sesiapa yang melapangkan masa belanja anak isteri, kelebihannya Allah akan melapangkan hidupnya pada tahun ni. Kalau bolehnya pada 10 Muharram jangan pergi konvoi motorway suku, jangan. Ya, kalau boleh 10 Muharram tu jangan pergi mancing, duduk kat rumah, ya. Kalau boleh puasa lah. Beli makan tu lebih sikit. Biasa makan ikan kembung, belilah ikan siakap. Biasa ikan siakap, beli daging rusa, tuan-tuan. Pada hari tu, ya. Duit banyak ni, banyak duit banyak. Ya, duit dalam poket, duit dalam kereta, duit dalam bank, belum buah bantai, faham Duit yang kita bawa sampai ke syurga adalah kita melabur pada jalan-jalan akhirat. Itulah kita membeli tanah-tanah syurga, tuan-tuan, ya. Duit dekat dunia yang kita buat makan minum, kalau kita buat makan minum ataupun kita beli apa yang benda lara-lara, dia tak ikut sampai ke negeri akhirat. Tetapi kalau kita buat jalan-jalan akhirat, dia akan ikut sampai ke negeri akhirat. Ya. Macam duit kita beli emas. Nanti akan dapat saham kat sana. Kadang orang tanya, Ustaz, apa hukum pakai emas kita semayang? Hukumnya harus. Ya. Kadang orang tanya, kita sujud Ustaz, sah tak semayang? Sah. Yang wajibnya dahi. Hidung tak wajib. Ya. Ini kaedah dia. Semayang jarak-jarak, apa hukum Ustaz? Asal hukum bila kita dijarakkan solat, maka dia akan jadi makruh. Bila dalam darurah, dia jatuh harus. Ini hukum dia. Ya? Kadang orang tanya, kalau kita jarak-jarak, siapa duduk tengah-tengah Ustaz? Syaitan duduk. Dia kacau dia semayang. Syaitan ni kita tak kira. Kita rapat ke, kita apa, dia tetap datang, dia kacau je. Dia kerja syaitan, dia jahat. Dia akan ganggu kita sampai kita mati. Ini kerja syaitan. Lepas itu dalam jamban, jangan lama dalam jamban. Ya, jamban tu tempat jin bertendang. Lepas itu kata ulama, sebelum masuk dalam jamban, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu.
Siapa baca bismillahilladzi la ilaha illahu dengan nama Allah, tiada dia melainkan dia. Maksud tiada Tuhan, Allah saja Tuhan. Maka jin kafir iblis tak nampak kita dah nyambat. Dia dengar taik je. Pup pup pup. Dengar taik tuan-tuan. Kadang setengah orang tuan jamban main Facebook tuan-tuan. Aku baru ni nak singgah buang air di Petronas. Nak singgah semayang. Tunggu lama rupa main tengok YouTube Hindustan dah lama. Awak dah terberak dah. Ni kadang masalah tuan-tuan. Penyakit telefon ni bahaya tu, penyakit telefon ni. Baik tu telefon tuan-tuan. Akhir zaman ni fitnah berleluasa. Kadang fitnah ni sampai di WhatsApp. Lepas tu boleh sampai di tangan orang yang beriman. Fitnah tu sampai dekat dia je dekat WhatsApp. Fitnah tu tak tersebar. Inilah orang yang beriman tuan-tuan. Hati-hatilah zaman sekarang ni memang zaman fitnah. Sekarang ni zaman fitnah tuan-tuan. Ini akhir zaman. Kalau dalam kitab dia panggil namimah, orang mengadu domba. Tuan-tuan buka dalam kitab Syarah Tuhfah daripada Imam Nawawi dan kitab Mahali daripada Syekh Ramli. Kisah tanah-tanah kubur, kisah hadis rumput-rumput kubur, bunga-bunga kubur. Ada situ. Sebab itu kita menaruhkan bunga-bunga yang wangi di tanah perkuburan ni, asal hukumnya harus. Dia bukan bid'ah yang haram. Lepas tu di Jawa, di Indonesia, di Solo, diorang meletakkan bunga-bunga yang wangi-wangi di kubur-kubur Habib dan kubur-kubur ulama-ulama. Kita di Malaysia letak daun pandan. Sebab kita kudukut punya orang. Sayang duit nak beli bunga wangi-wangi. Lepas tu kalau kita buka dalam kitab Syarah Tuhfah daripada Imam Nawawi dan daripada kitab Mahali daripada Syekh Ramli, ini kubur, tapi ni ada rumput-rumput, kita cabut harus sebab bukan milik si mati. Bila ini kubur, dalam ni ada rumput, pendapat yang pertama, kita mencabut rumput di atas kawasan kepuk kubur ni, hukumnya makruh. Hukum yang kedua mengatakan haram sebab milik si mati. Bila kita sudah mencabut rumput-rumput, rumput ni bertasbih dan berzikir kepada si mati. Ni kaedah dia. Dan buka dalam hadis Abu Hurairah pula, bila kedatangan yang hidup ke tanah perkuburan, si mati ni dia tahu orang hidup tu datang. Dia tahu. Haji, anak kau datang. Haji, suami Haji, bini kau datang. Dia tahu. Sebab itu disuruh kita selalu pergi ke kubur. Untuk apa? Ingat mati. Entah. Dia kalau kena ngaji, dia banyak kaedah. Dia ada dua kaedah. Satu tanah wakaf, satu tanah sendiri. Tapi tak kupas benda tu. Masa terhad, tuan-tuan. Sebab pembayarannya sampai 7 suku aje. Tak minta duit, tuan-tuan bagi aku ambil. Dah bagi, takkan tak ambil. Minta-minta tak ada lah. Ini bulan ni orang tengah takut Covid ni. Covid ni, kalau ubat segi dunia, ada ubat dia. Ni habatus sauda. Rujuk dalam hadis. Apa kata Rasulullah? Ubat segala penyakit adalah habatus sauda. Kecuali mati. Tuan-tuan makan ni. Makan ni malam 2, siang 2. Makan dengan madu lebah. Sebab itu rumah-rumah sahabat, rumah Rasulullah semua ada madu lebah. Tuan-tuan. Semua ada buah kurma. Kita buah kurma, ada pada ketika bulan Ramadan. Lepas itu tak ada dah buah kurma. Habatus sauda ni pun tuan-tuan kena ada ni. Kena makan. Ni habatus sauda. Dia ada minyak, dia makan, dia pecah ke dalam ni minyak. Dia membuang segala racun-racun dalam tubuh. Nanti pagi tuan-tuan akan berak dan kencing. Ni kelebihan habatus sauda. Dulu aku tuan-tuan ada penyakit lelah. Alhamdulillah aku amal dah hilang penyakit lelah. Dulu cemeh-cemeh tak kena gaut. Sebab apa cemeh-cemeh tak kena gaut? Sebab orang masjid, orang surau ni bagi makan so sedap. Ikan siakap lah, so ekor lah. Tu ustaz-ustaz ni banyak kena penyakit. Salah orang masjid. Bagi makan so sedap sangat. Ini amalan ni. Dulu cemeh-cemeh tak kena. Alhamdulillah aku amal kan. Dihindar penyakit gaut. Tuan-tuan amalkan lah. Sakit jantung, kencing manis ke, Covid ke, tuan-tuan amalkan. Minta dengan Allah. Sebab Nabi yang cakap. Nabi ni dia sidik, dia bukan kazib. Ada kat luar boleh ambil seorang satu. Dah tak banyak dah. Man tadi habis dekat Kemaman. Tapi dah ambil bayar. Boleh, budak-budak boleh minum. Budak-budak boleh makan ni. Kanak-kanak sekolah boleh makan. Tuan-tuan.
Dan yang kedua, sesiapa yang memuliakan fakir miskin, kelebihan Allah melapangkan kuburnya. Kuburnya lapang. Kalau buka dalam kitab Bidayatul Hidayah, sesiapa yang mati itu orang soleh dan dia suka mengembirakan orang fakir miskin, kuburnya seperti raudah, taman-taman syurga. Itu yang letak jenazah tu, itu zahir je. Batinnya, bila kambus saja, batin dah. Entah, ya? Itu alam barzah. Alam barzah ada dua negeri, satu iliyin, satu sijjin. Iliyin ni tempat yang bahagia. Sijjin ni tempat yang cilaka. Ini alam barzah kubur. Kita ni semua akan mati. Paling cepat mati yang sandar kat dinding. Lagi cepat mati. Pasti matinya, jangan marah kat aku. Faham? Pasti mati. Kalau kita tak mati, tak boleh masuk syurga. Tu syarat nak masuk syurga, pertama kena mati. Kedua, kena hisap. Ketiga, dia kena mandi sungai yang bernama Nurul Haya. Hisap tengok. Kalau dia hisap, kalau dia berat ke neraka lah. Berat ke syurga. Ya? Tapi umat Rasulullah ni, walaupun dia masuk neraka, tetap masuk syurga. Syarat tak kafir. Itu. Lepas tu semayang, membuang kekafiran. Mengucap kalimah syahadah. Semayang. Ya? Itu semayang, tak boleh tinggal semayang. Fawailul lil musallin. Kalau bab tentang timbangan, fawailul lil mutaffifin. Yang kamu menipu tentang timbangan. Itu yang semasa zaman Rasulullah, satu orang perempuan ni boleh kerja. Tu orang kadang dia kerja, dia ngambil hadis dalil ni. Memang zaman Nabi ada perempuan dia ketua polis bagi wanita. Tapi nak jadi ketua polis ke, nak jadi polis ke, nak kerja apa, dia ada syarat dia. Rujuk dalam kitab Muhimmah, rujuk dalam hadis, rujuk dalam Quran. Syaratnya kalau dia anak ni belum bernikah, bagi perempuan, wajib meminta izin, wajib ada kebenaran daripada walinya, daripada bapa. Bila sudah bernikah, maka wajib minta izin dengan suaminya. Dan keluar rumah, tak boleh tabarruj, tak boleh cantik-cantik sangat. Dan jangan kamu keluar rumah dan makan minum dengan lelaki yang bukan mahram. Itu syarat dah. Kalau dia boleh jaga syarat-syaratnya, maka dia boleh bekerja. Kalau tak boleh kerja. Itu kaedah dia. Ya? Berlaku pada zaman Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai peniaga-peniaga, kenapa yang ini dia punya tepung, gandumnya basah? Kamu jangan menipu timbangan. Itu yang polis perempuan, dia mengaturkan, menguruskan tentang perniagaan bagi wanita ni. Tuan-tuan buka adalah hadis ni. Ya? Ada. Sikit lagi tuan-tuan. Ya? Aku sebenarnya mengantuk ni. Balik dari kemaman sama rumah 3 lebih. Tuan-tuan. Keluar kejap. Tukar-tukar jubah, keluar balik. Tuan-tuan. Tidur dalam kereta. Wujud azan sedar, tak sedar sampai pukul 8 kacau. Tuan-tuan. Yang ketiga, menahan sifat marah. Kelebihannya di akhirat nanti Allah akan memasukkan dia dalam golongan orang-orang yang redha. Lepas itu dekat negeri akhirat dia ada 120 pembarisan. Siapa yang dia orang yang boleh tahan sabar pada bulan Muharram, nanti dia duduk satu pembarisan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar memegang satu bendera la ilaha illallah di negeri akhirat. Tuan-tuan, ya. Dan yang keempat, sesiapa yang menyapu kepala anak yatim. Kena cari bulan Muharram ni, kena cari anak yatim. Anak yatim yang belum cukup umur. Macam ni anak yatim tua tak payah. Anak yatim tua tak payah. Anak yatim belum cukup umur, pergi jumpa dia, minta izin tu. Jangan main sapu je. Dek, nak, ni acik ni, AJK masjid ni. Nak minta izin, nak sapu kepala kau boleh ya? Sebab dalam kitab menyebutkan daripada ulama, ya, sesiapa yang menyapu kepala anak yatim, satu rambut, Allah bagi satu pokok dalam syurga. Dia kata boleh? Satu rambut, RM1. Nak bayar? Tuan-tuan, ya? Lepas tu, walaupun dia tak minta duit, tapi kalau tuan-tuan dah sapu, bagi duit. Tuan-tuan, siapa jaga anak yatim, siapa bela anak yatim, hidup berkat. Siapa menikahi ibu-ibu tunggal, hidup berkat. Tuan-tuan, ya? Bukan nikah dengan anak dara, tak berkat. Bukan. Sebab menikah ibu tunggal ni, kata ulama sebab berkatnya apa? Sebab kita menolong dia di dalam kesusahan. Di dalam kesempitan. Itu. Cari anak yatim, tuan-tuan. Sekolah aku anak yatim ramai. Anak belum nikah pun ramai. Kami jaga. Dari baby sampai umur 12 tahun, 13 tahun. Dapat Quran dah.
Anak yatim dan orang susah yang belajar di Yaman aku tanggung lagi. Setiap bulan 2,000. Tuan-tuan. Tuan-tuan bagi aku duit tu untuk dorang, aku tolong. Tu tabung ke bawah tu, tuan infak lah untuk mereka. Tuan-tuan. Kau untuk aku. Ni ceramah untuk aku. Tuan-tuan bagi aku 300. 500, 300. Dapat aku 300, driver 100. Kat aku kan isi minyak 50, makan aku 230. Adalah balance 100 lebih. Balik rumah bini pau. Habis tuan-tuan. Bini minta bagi, yang tak bagi, tuan-tuan. Sedekah yang paling aula pada anak isteri. Yang kedekut dengan anak isteri yang kedekut, tuan-tuan. Bagilah mereka. Ni nak bagi je. Jangan takut tentang rezeki. Nanti salah tentang akidah, tuan-tuan. Sikit lagi. Yang keempat, sesiapa yang bersedekah pada bulan Muharram, Allah jauhkan dia daripada api neraka. Sejauh mana seekor burung gagak yang baru menetas daripada telurnya, dia hidup, dia terbang sampai dia mati. Kalau dia mati 4 tahun, 4 tahun lah. Kelebihan pada bulan Muharram. Ini umat Rasulullah yang dapat, umat Nabi lain tak dapat. Tak dapat, tuan-tuan. Macam kita menuntut ilmu ni, kelebihan dia apa? Duduk 1 jam, pahalanya seperti sembahyang sunat 1000 rakaat. Kalau kurang daripada 1 jam, kurang sikit, tuan-tuan. Ni kaedah menuntut ilmu. Umat Rasulullah yang umat Nabi lain tak dapat. Tuan-tuan, anda buka dalam kitab, dah buka dalam hadis. Kelebihan orang menuntut ilmu. Dan tuan-tuan keluar pada rumah, ambil wuduk, nak semayang subuh, nak semayang zuhur, semayang asar, jangan ambil wuduk kat masjid. Ambil wuduk kat rumah. Ni hadis sahih daripada Imam Bukhari. Siapa ambil wuduk di rumah, satu waktu dia semayang berjamaah di masjid dan di surau, mana tempat yang dia pergi, satu waktu, satu haji. Dapat 1 haji, tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad yang dapat, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa dah kelebihan COVID ni? Kerajaan menyuruh kita datang cepat sembahyang Jumaat. Siapa lambat tak boleh masuk. Apa kelebihan? Memang dalam kitab menyuruh macam tu. Dalam kitab menyebutkan, hendaklah kamu datang hari Jumaat, datang cepat. Jangan sampai khotib duduk di atas mimbar, khotib bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khotib bagi salam, siapa masuk khotib dah bagi salam, nama tak ada dalam senarai buku malaikat. Malaikat tutup buku. Inilah hikmah dia, tuan-tuan. Tengok pada bulan, tengok pada musim dalam keadaan kita dalam darurat COVID ni. Ada kelonggaran. Boleh datang masjid sembahyang Jumaat. Tak boleh duduk-duduk luar. Tak boleh nak makan-makan pisang. Tak boleh nak jual cendol. Tak boleh. Nampak? Ni kelebihan dah. Lepas tu bila hari Jumaat, wajib Jumaat, orang ni wajib mukallaf ke atas dia wajib Jumaat. Dia kalau meniaga di luar, jual songkok ke, jual cendol ke, jual makan minum di tepi kawasan masjid, hukumnya sah tapi haram. Sebab dia wajib Jumaat. Yang tak haram, yang sah dan yang tak haram bagi wanita. Sebab wanita ni tidak wajib Jumaat ke atas dia. Buka dalam kitab Bakhru Mazi, aku bagi nama satu kitab cukup. Daripada Syekh Ali An-Marbawi, pengarangnya. Anak murid Tok Kenali. Tok Kenali ni anak murid daripada Syekh Daud Al-Fatani, pengarang kitab Muhimmah. Tuan-tuan. Gaya haji yang sedekah. Sedekah ni bukan menjauhkan daripada api neraka Allah. Orang yang rajin sedekah ni tempatnya syurga. Tapi ada syarat dia. Syarat dia apa? Jangan suka viral-viral. Bila viral jadi masalah. Dia viral ni harus ya. Ambil contoh, kita bagi orang duit atau kita bagi orang beras. Ambil gambar asal hukum dia harus Dia jatuh haram ni bila riak. Tu Kalau tak riak tak masalah. Tu hukum dia, tuan-tuan. Dan tentang Muharram ni banyak sangat kelebihan dia. Tuan-tuan buka kisah Nabi Yusuf dibebaskan daripada penjara. Penglihatan Nabi Yakub yang gabun disihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disembuhkan. Nabi Ayub diangkat daripada penyakitnya. Nabi Yunus selamat daripada perut ikan nun. Semua 10 Muharram. Banyak berlaku 10 Muharram. Kelebihan 10 Muharram ni. Itu yang pada hari 1 Muharram tu Allah tukar kita kitab yang baru, buku catatan yang baru. Buku dalam ni hadis sahih. Buku catatan ni satu lambaran sejauh mana mata memandang. Dia buka bila? Nanti semasa kat negeri akhirat. Sebab itu bab
kita salah dengan orang, kalau kita langgar orang atau kita pukul orang, dia yang pertamanya kita kena minta maaf. Tapi dia ada kena hukum bayar diat. Kalau kita malukan orang, contoh aku memalukan dia. Aku kata dia ni macam-macam. Dia malu. Aku minta maaf. Dia tak maafkan. Sangkut dengan negeri akhirat. Kita akan masuk mahkamah di negeri akhirat. Tetapi kalau dia tak maafkan, dia pun susah. Susah macam mana? Dia jadi lambat masuk syurga. Lepas tu dia, kalau kita buat salah dengan secara mulut, dia tidak kena bayar diat. Kalau ada sangkut paut, contoh. Ya. Siap masjid, masuk masjid. Terlanggarlah Bilal. Langgar sikit kaki dia, sikit je. Siap minta maaf. Bilal kata, aku boleh maaf. Dengan syarat, langgar ni, dah langgar aku minta RM1,000. Siap kena bayar. Ni hukum dia. Ya? Dia berbeza dengan kata-kata. Berbeza dengan perbuatan. Ya? Kuasa cukuplah sampai sini. Pukul 7. 15 minit ni, aku nak terang sikit tentang ubat. Dulu sebelum PKP, aku dah datang bawa ubat mata. Ubat mata ruqyah ni cukup bagus, tuan-tuan titik di mata. Tambah macam kita ni dah berumur ni. Ni ayat dah dibaca surah Al-Fatihah 1000 kali. Air Zam-Zam, asli air Zam-Zam dan dicampur air embun. Tuan-tuan, ya. Dan ada ayat-ayat ruqyah. Tuan-tuan tengok, aku umur nak masuk 50 tahun. Bulan 11 ni hari jadi aku 16 hari bulan 11. Ustaz. Jangan lupa bagi hadiah, ya. Aku tak kacamata, tuan-tuan. Tidak amal aku titik air Zam-Zam. Ya. Tiap malam. Dan ada kudih ke, telinga ke, apa ke, resdung, titik je orang hidung. Tapi dia pedih. Pedihnya sebab air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni dia ubat. Ya. Dan macam biasa kasuri kijang, tuan-tuan dah habis, tuan-tuan ambil kat luar. Ini memang asli. Yang aku bawa ni asli, dah baca ayat-ayat ruqyah. Baru ni adik aku, Ustaz Sofi. Adik-adik aku ni, ada yang ngajar. Ada yang tak, ada yang dia ngajar kitab. Ada yang ceramah di luar ni, ada 2-3 orang je. Ada seorang ni, adik aku masuk Ustaz Sofi, dia buat pengubatan ruqyah. Orang kena ada hantu raya, ada saka, kena ganggu jembalang, macam-macam lah. Kalau dulu kami benarkan mengubat di madrasah. Tapi bila dalam keadaan PKP begini, kami tak benarkan. Nak pergi ubat, dia kena pergi ubat di rumah, dia kena keluar. Bila ubat di madrasah, dia mengubat hantu raya ke orang kena saka ke apa, orang ni baik. Dia punya jin ni tinggal dekat sekolah. Baru yang sebelum yang bulan-bulan yang lepas, tinggal di sekolah, dia kacaunya kucing. Kucing kena sampuk jin. Tuan ingat jin, orang kena sampuk ni orangnya, kucing pun kena. Diam je. Ingat tak dapat ikan. Ya? Kami ambil kasuri kijang, baca ayat ruqyah, sapu di telinga, bagi dia hidup, terus dia pergi ke dapur cari ikan. Nampak kelebihan kasuri kijang, tuan-tuan. Dan tuan-tuan selalu hidup. Menghidu ni, dia mencerdikkan akal. Sebenarnya kita punya roh ni perlukan wangian. Roh ni kalau tidak ada wangian-wangian, roh kita memberontak. Orang Yahudi dah buat kajian. Sesiapa yang selalu menghidu kasuri kijang, orang ni panjang umur. Orang kafir dah buat kajian, tuan-tuan. Ya, ni ada dalam hadis. Ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Tuan-tuan boleh ambil kat luar juga. Kami bawa barang ni, kami menjual untuk mencari dana sekolah. Ya, untuk mencari dana sekolah, anak yatim, ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, aku bagi tahu banyak kali dah. Kat sekolah aku ada 8 orang. Umur 72. Orang gila, ya, mu'allaf. Sekolah kami semua cukup. Kalau tuan-tuan nak salur zakat ke, Dana Fidyah boleh sekolah kami, tak masalah. Sampai pusat zakat di Kuala Kubu Baru pun bagi tahu. Kalau ada orang sampai, dia kata, pergilah Darul Atiq tu. Pergilah Darul Atiq tu. Darul Atiq tu semua asnad cukup, tuan-tuan. Ya? Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Tuan-tuan jangan lupa pada bulan Muharram ni banyak sedekah. Ya? Kena lapangkan masa dengan anak isteri. Kena cari anak yatim. Ya? Perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan perbanyak baca surah Ikhlas. Surah Ikhlas ni tuan-tuan, aku ambil sikit dalam seminit. Surah Ikhlas ni banyak kelebihannya. Ya. Ada seorang wanita, hidupnya dia tak kerja. Ya, tapi tuan-tuan jangan ikut dia. Dia adalah wali Allah.
Orang heran tengok dia. Hajah. Kenapa hajah ni saya tengok pergi masjid balik rumah. Pergi masjid balik rumah. Hajah makan apa? Aku makan nasi lah macam kau makan nasi. Macam mana boleh makan nasi? Ya makan nasi ya. Macam mana beli beras? Tak tahulah. Aku balik rumah, aku pergi ke dapur, aku buka guni, ada beras. Aku buka guni ya, ada beras. Tak pernah tak ada beras dalam guni. Ditanyalah apa amalannya? Amalan aku setiap lepas mayang fardu 5 waktu, contoh tadi subuh, aku tak pernah tinggal baca 30 kali surah Ikhlas. Kena cuba lah, mana tahu nanti. Ya? Ada je pakai kat rumah, tuan-tuan kat rumah. Ya? Allah nak bagi tak kira siapa. Ya, betul derajat ni, dia ada derajat orang awam lain, orang hawas lain, orang hawasul hawas lain. Dia tak sama. Ya. Baiklah, aku rasa cukup sampai ke sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur kita jumpa lagi. Seandainya kalam Al-Quran ada tersilap, hadis ada tersilap, ya, hukum dan hakam ada tersilap, aku minta maaf. Dan seandainya terkasar bahasa pun minta maaf. Maklumlah orang yang banyak cakap ni, orang banyak dosa. Orang yang tak banyak cakap, tak ada dosa. Mana ada dosa? Tidur ya, tuan-tuan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya Rabb Jibril wa ya Rabb Israfil wa ya Rabb Mikail wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.